الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia Tuan Pengurusi, barisan ahli jawatan kuasa, sedang jemaah dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Merujuk kepada nota yang telah dibekalkan, ucapan terima kasih kepada cikgu yang telah memfotostatkan untuk menjadi tatapan kita bersama, iaitu dalam nota yang diedarkan itu, dia bermula daripada ayat 142, ayat 142, iaitu juzuk yang kedua daripada suratul Baqarah. Ayatnya sayaqulus sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdillahu man yasha'u ila siratim mustaqim. Yang itu ayatnya tak ada, ayatnya tak ada di sini, ada di dalam muka surat yang sebelumnya, tetapi terjemahannya ada di sini. Terjemahannya ialah sayaqulus sufaha, orang-orang yang bodoh pasti akan bertanya. Ini sebagai ulangannya, nak menyegarkan pemikiran kita. Allah Ta'ala sifatkan mereka sebagai sufaha, ini sebagai ulangan. Kerana apa mereka itu sufaha? Di sini diterjemahkan sufaha itu orang yang tidak sehat akalnya, tak cerdik, gagal membezakan di antara technical dengan prinsipal. Prinsipnya ialah mau ke tidak beriman dengan Nabi, mau ke tidak beriman dengan Allah. Itu dulu, sebelum persoalkan kiblat berubah. Maka orang yang mempersoalkan soal teknikal tapi meninggalkan soal prinsipal, Allah Ta'ala sifatkan sebagai sufaha, tidak sehat akalnya, bodoh, atau munafik, atau musyrik, atau ahbar Yahudi, iaitu pendeta-pendeta Yahudi. Ayat ini umum mengenai mereka itu. Maknanya siapa yang gagal membezakan di antara prinsipal yang prinsip pokok yang tidak boleh berubah dengan teknikal yang boleh berubah. Apa dia? Kiblat teknikal boleh berubah. Kita pun sedia maklum dengan adanya panduan teknologi moden, kadang-kadang ada masjid yang berubah kiblatnya. Tak ada masalah. Yang penting menghadap Tuhan. Ainama takunu, di mana juga fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Ke mana kamu menghadap, tetap adanya zat Allah. Tak ada apa masalah. Jadi yang penting nak menghadap Tuhan ke tidak, nak semayang ke tidak, nak tauhid ke tidak, itu itu sepatutnya orang-orang maknanya Yahudi harus ke situ sepatutnya. Bukan soal mempersoalkan kiblat bertukar daripada Baitul Maqdis ke Baitullah itu. Kamu nak beriman ke tidak dengan Allah, nak beriman ke tidak dengan Rasul, akhir zaman. Jadi Allah sifatkan mereka yang mempersoalkan soal teknikal itu sebagai sufaha, tak sihat akalnya, tak cerdas, bodoh. Sufaha daripada safih. Kalau seorang safih, safihan, orang yang bingung, orang yang bodoh, itu safihan, atau dhaifan, lemah. Dan jamaknya sufaha. Wala tu'tus sufaha'a
amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyam. Jangan kamu bagi harta benda kamu kepada orang yang bingung, orang yang tak cerdik ni. Harta benda ni sesuatu yang mesti dipelihara di dalam maqasid syariah. Kalau kita bagi pada orang yang tak pandai mengurus ni, habis rosak. Ya, habis rosak harta benda itu, ya. Baik, kemudian kita lihat dalam perenggan yang kedua itu, ya, persoalan tentang ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha, iaitu tentang ayat apakah sebabnya orang-orang Islam tu. Cuba tuan-tuan tengok pada terjemahan itu, apakah yang memalingkan orang Islam itu daripada kiblat Baitul Maqdis. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa hasilnya elok dah kiblat ke Baitul Maqdis, setelah 17 bulan pindah pula ke Baitullah. Jadi mereka itu bertanya, mereka yang sufaha itu bertanya, mereka yang tidak cerdas itu, yang tidak sehat akalnya itu, yang mempersoalkan soal teknikal itu, sedangkan prinsipnya tak mau beriman. Mereka mempersoalkan apakah yang memalingkan orang-orang Islam, sedangkan mereka tak mau juga, ya, masa kiblat ke Baitul Maqdis tak mau juga beriman. Apa yang memalingkan pengikut Nabi, orang-orang Islam, daripada kiblat Baitul Maqdis yang telah mereka hadapi. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Lalu Tuhan suruh jawab kepada isu tu, ya, kata berjawab, gayung bersambut, terkilat ikan, jala pun tibu. Ya, turunlah ayat. Qul, katakan kepada mereka. Artinya stand mana mesti ada, sikap kita mesti ada. Bila ada satu isu, apa sikap Islam terhadap isu, kita tak boleh lepas biarkan begitu saja. We have our own stand. Ada. Qul, katakan, lillahil masyriq wal maghrib. Katakanlah timur ke barat ke, ialah menghadap ke Baitul Maqdis tu adalah ke arah, maknanya kita kata ke arah barat, barat daya, ya, ke arah barat daya. Sedangkan menghadap ke Baitullah itu ke bawah tenggara. Arahnya ke arah ke timur lah. Arah ke timur lah. Semua tenggara itu antara timur dengan selatan. Jadi ke arah timur lah. Jadi Tuhan tu ada di mana? Ialah lillahil masyriq wal maghrib. Katakanlah Tuhan itu memiliki timur dan barat. La syarqiyah, la gharbiyah, walakin islamiyah. Tak penting timur, tak penting barat. Yang penting Islam. Kan kita dulu ada suasana memandang ke barat. Look East policy. Lepas-lepas kita merdeka dulu. Hai mau. Ya, look East policy kita masa itu. Hai, mau stokin panjang, seluar pendek lah kita cikgu. Neja estate kita. Masa itu kita look West policy. After 1981, 82 ada look East policy, ya tak? Tapi sebenarnya dalam Islam bukan East bukan West. Neither East nor West. Islam is the best. Ya tak? Isunya bukan timur, isunya barat. Bukan barat. Sebab lillahil masyriq wal maghrib. Timur dan barat itu milik Allah. Li itu li tamlik. Lillah itu lam itu li tamlik. Ya, tamlik itu ialah milik. Jadi soalnya kamu nak sembah Allah ke tidak? Yang kamu persoalkan kiblat. Contoh ginilah, kiblat berubah pasal ada, maknanya kita mengambil teknologi moden, maka kiblat di masjid Jelutong tu dah berubah. Masa kiblat tu ke arah sana, mereka tak pergi ke masjid tak? Yang sekarang ni mereka nak persoal soal kiblat berubah ni. Kemarin mereka ahli sunat wal Jumaat juga. Ini pun sunat wal Jumaat juga. Ya tak? Bukan ahli sunat wal Jamaah. Jadi yahdillahu man yasha, Allah lah yang menunjukkan siapa yang ia kendaki ila siratim mustaqim, jalan yang lurus. Taib. Al-Barra ibnu Azib. Cuba rujuk kepada nota perenggan yang bawah tu. Al-Barra ibnu Azib. Siapa Al-Barra ibnu Azib? Kalau tak silap saya, dialah sahabat yang diangkat dengan perisai-perisai untuk melompat masuk ke dalam benteng Yamamah. Kan tentera Abu Bakar menghadapi masalah bila mengepung Musailamah, sebab tembok benteng Musailamah tu tinggi dan kebal.
Lalu Al-Bara' Ibnu Azib kata, dah jenuh kita kepung benteng ini dah 2 bulan tak lepas, tak celus, tinggi, ya. Jadi Al-Bara' kata, dukung aku di atas perisai-perisai. Maknanya kamu semua angkat tombak-tombak, letak perisai di atasnya. Ya. Kemudian aku ni kecil, dukung aku supaya aku berada di atas perisai kamu semua. Biar aku berlari, kemudian lompat masuk untuk dapat masuk menerobos ke tembok, to break the siege, ya tak? Maknanya masuk dapat memasuki, menerobos masuk ke dalam benteng Musailamah, nabi palsu itu, dan aku dapat masuk dan aku akan buka pintu benteng tersebut. Ini kalau orang tak faham, dia kata ini suicide bombers. Orang kata ini sebagai suicide bombers, suicidal, sedap. Ini cerita maknanya membunuh diri. Ya tak? Membunuh diri, ya. Sebenarnya di sini bukanlah suicide bombers. Dia bukan pengebom berani mati. Tetapi kata di Dr. Yusuf Qardawi, ini dipanggil amaliyah istishhadiyah, proses operasi untuk mensyahidkan dirinya demi kemenangan Islam, ya, mensyahidkan dirinya untuk kemenangan Islam. Adapun suicide bombers yang mengancam orang awam itu dilarang oleh agama kita, sebab agama kita tidak membenarkan kita membunuh orang awam. Itu tak boleh lah. Suicide bombers yang membunuh orang awam itu tak boleh lah, tak pasal-pasal je. Nabi suruh pesan dah, jangan bunuh orang perempuan, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh kanak-kanak, jangan potong pokok-pokok yang berbuah, jangan robohkan jangan robohkan gereja-gereja, ya, jangan rosakkan tanaman-tanaman, apa semua itu Nabi dah, itu taklimat Nabi kan. Jadi senjata pemusnah besar-besaran itu tidak syariah compliance, tidak patuh syariah. Yes. Mass destruction weapon itu tidak compliant dengan, ya, maknanya syariat Islam, tidak patuh dengan syariat Islam, ya. Tapi Bara' ni tadi dia pun berlari di atas perisai umat Islam ini, dia dapat masuk dan dia dapat buka, tapi lumatlah jasadnya dengan tombakan-tombakan, dengan panah-panah. Tapi alhamdulillah dapat buka pintu, ya, tembok, sehingga akhirnya dia syahid di situ. Al-Bara' radhiyallahu anhu mengatakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam solat menghadap Baitul Maqdis selama 16-17 bulan sebagai strategi dakwah untuk mengajak dan memikat dan memujuk hati. Kan kita kena ada common factor, ya, dalam dakwah ni, cari titik-titik pertemuan. Dia menggemarkan gamelan, kita pun bergamelan juga. Wali Songo kan dia ting 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 ke ting 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 gitu, ya. Wali Songo dia pemain gamelan juga. Seronoklah Jawa masih itu Hindu kejawen, Hindu sehindunya, Borobudur tak, ya. Tapi bila dia tengok Wali Songo ni versatile, tak boleh bersama dengan dia main gamelan, main wayang kulit. Jadi dakwahnya tu berkesan. Maknanya dia Wali Songo ni dia boleh join asalkan tidak bercanggah dengan syarak. Apa salahnya? Dalam konteks sekarang ni yang kita guna street dakwah tu, ya, dalam street dakwah tu kita gunakan sahabat-sahabat kita yang pandai seni, boleh menyanyikan lagu-lagu ketuhanan, turun ke Coket, turun ke maknanya apa dipanggil memory lane di Ipoh, ya. Ustaz Huri kita turun, Khalil Akhil Hai kita turun, ramailah budak muda, tapi sampaikan tazkirah, maka ramailah artis dapat kita tarik, ya. Tak adalah dia terbiar melalut begitu saja. Akhirnya ramai mereka yang kenal Tuhan, ya, atau kembali kepada agama. Jadi versatility in dakwah itu maknanya keanjalan dalam dakwah itu harus diambil kira. Bukan satu cara je.
Bukan semua orang boleh dapat cara begini, mau cara yang begini. Setengah orang tu Allah dia allergic nak datang masjid. Tak? Mau katanya demo situ tu waradun wa barqun katanya tak. Nak sampai ke makam wali dah kuma ni haprak katanya tak. Kita demo kata kami wakrak, demo warak. Baik, jadi pendekatan Nabi itu ialah strategi untuk memikat hati. Jadi tengok mana common factor, faktor yang sama. Faktor yang sama ialah Baitul Maqdis. Dan Baitul Maqdis itu sebenarnya binaan yang sama, iaitu dibina oleh Nabi Ibrahim. Kalau Baitullah pun Nabi Ibrahim, Baitul Maqdis pun Nabi Ibrahim. Cuma sparingnya berbeza, itu je. Sparing Baitullah kita sedia maklum dengan Nabi Ismail. Sparing Baitul Maqdis ialah Nabi Ishaq, Jacob. Nabi Ishaq dalam cakap orang putihnya Jacob. Itu yang Jacob cream crackers tu. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam ingin menghadap Kaabah. Pasal 17 bulan tu nampaknya tak berganjak. Orang-orang Yahudi tak mau juga beriman, Nasrani tak mau juga beriman. Jadi Nabi dah mula rindu kembali semula kiblat Kaabah sebagai kiblat. Sedang pertama solat yang dilakukannya ketika menghadapinya ialah solat asar yang diikuti oleh beberapa orang sahabat. Dan setelah itu seorang keluar daripada masjid. Tiba-tiba ia melihat dalam suatu masjid orang-orang sedang rukuk dan masih tetap menghadap ke Baitul Maqdis. Maka ia berseru, asyhadu billah laqad sallaitu ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam qibala Makkah. Dia keluar dan dia pergi ke tempat orang sembahyang yang lain, ya, di Madinah tu. Dia tengok orang masih lagi kiblatkan Baitul Maqdis. Lalu dia pun menyeru, asyhadu billah, ya, laqad sallaitu ma'a nabiyhi, ya, aku telah solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam qibala Makkah. Qibala tu arah, qibala tu ialah arah kiblat. Jadi dengan sendirinya orang tu berubah, beralih. Macam kita jugalah, kadang-kadang numpang rumah orang, I kena pero sikit, kata tuan rumah, pero ke kiri sikit, pero kiri tengah semayang tu boleh, tak ada pun masalahnya. Tapi syaratnya hendaklah dipanggil tahari ataupun ijtihad. Tengok matahari naik, matahari tu benar. Pasal tuan rumah tak dapat dikesan di mana. Rumah tu ada 12 bilik. Tuan rumah kita yang kita numpang tu, rumahnya 12 bilik. Atau kita dah tak dapat kesan dia di mana. Mana ceroyanya. Kita pun buka tingkap, tengok matahari naik, matahari turun. Itu dipanggil tahari. Tahari ataupun ijtihad lah senangnya. Lepas tu kita pun yakin begitu. Ataupun sangkaan yang berat dipanggil ghalibuz zan, kita pun menghadaplah kiblat. Tiba-tiba tuan rumah pun datang masuk bilik, pero sikit ke kiri katanya. Kita pun pero lah ke kiri. Maka itulah yang terjadi dalam kes ini, ya. Jadi katanya di sini maka langsung orang-orang yang sedang solat itu berputar menghadap ke Kaabah dalam solatnya. Maka terjadilah sembahyang itu qiblatain. Ya tak? Dua. Macam rakaatain. Dua rakaat. Udah terlepas sana Syekh. Ada lagi ke yang psikologis? 2 ekor. Udah ada lepas sana. Allah masuk dalam rekaman. Masuk dalam rekaman. Minta maaf. Ada kucing kami ni di masjid ni. Nak ngabur dalam rekaman ni. Kan nanti potong edit dah. Jadi qiblatain macam rakaatain, 2 rakaat. Ya. Uzunain, syafatain, 2 bibir. Qiblatain, 2 qiblat. Jadilah dua qiblat. Ya, peristiwa itu ada dan diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sedang di antara sahabat bertanya-tanya, macam mana pula sembahyang sebelum ini yang kita menghadap ke Baitul Maqdis tadi? Ni lah beralih ke Baitullah. Apakah sembahyang sebelum ini sia-sia? Ibarat kita tadi, tadi tu malah ngadap 1 rakaat tadi, kena pero pula ke kiri. Apakah rakaat yang 1 tadi sudah sia-sia? Tak sia-sia.
Teruskan masuk. Teruskan yang kedua, jangan pula kita berhenti sembahyang. Ya tak? Tak aci. Tak aci. Jangan tak aci. Ya tak? Aci dah tu. Aci dah tu. Tapi syaratnya tahari. Tahari tu maknanya ijtihad, tengok matahari, tengok apa, nak kesan tuan rumah tak jumpa sebab rumahnya 12 bilik. Istana Sultan Brunei tuan-tuan, 200 bilik. Istana Sultan Brunei. Ada. Maknanya kalau nak ditawab tu ya, jenuh ada. Jadi katanya di situ bahawa adalah sahabat-sahabat yang bertanya-tanya bagaimana keadaan orang yang telah terbunuh dan mati sebelum adanya perubahan kiblat, ya, bagaimana keadaan mereka. Maka Allah turunkan lanjutan ayat, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, liyudhi'a imanakum, ya, Allah tidak akan sia-siakan keimanan kepada Allah. Soal kiblat, soal teknikal. Iman itu prinsipal. Beriman tak kepada Allah. Jadi tak apalah sebelum ini menghadap kiblat ke Baitul Maqdis pun tak apa. Ya, menghadap kiblat ke mana pun masyarakat yang pertama tu pun tak apa. Ya. Dan Allah tidak akan sia-siakan, ya, imankan. Sebab apa? Keimanan itu ada. Yang penting tu iman tu. Soal syariat berubah, ya, soal fiqh berubah, itu biasa. Macam juga kita kata air yang musyammas akan berubah dalam konteks kita sekarang. Konteks kita sekarang, manalah ada tong drum yang disinari oleh matahari. Konteks kita sekarang ialah tangki tu hangat pijau. Musyammas lah tu. Tapi air tangki bukan air tong drum. Dulu perbahasan musyammas ini ialah air yang terkena air yang dalam, maknanya kita kata tong drum terkena matahari. Konteks sekarang itu bukan musyammas dah. Tak ada dah air tong drum tu dah. Air dalam tangki kita tu dah sebenarnya makruh. Maknanya penggunaannya kerana sebab dia hangat pijau. Nanti sakit sopok kita, baras. Ya, Arab sebut sopok tu baras. Na'udzubika minal baras. Ya tak? Jadi habis macam mana nak pakai? Sejukkan dulu. Ya, disejuk dulu baru pakai. Tapi kalau pakai tidaklah haram, makruh je. Kan makruh isti'maluhu kan. Tahir, mutahhir, walakin makruh isti'maluhu. Tahir, mutahhir, suci lagi mencucikan, tapi dia makruh isti'mal. Isti'mal itu penggunaan. Arab sebut sesuatu yang telah diguna itu musta'mal ni tuan-tuan. Digunakan sesuatu yang used car tu, kereta yang sudah digunakan itu disebut sayyarah musta'malah. Saya masa mula-mula dekat Riyadh dulu, kereta pun musta'mal juga. Kita tahu air je musta'mal dah. Tapi makna kereta used car, maknanya air musta'mal ialah used water, ya tak? Maka used car ialah sayyarah musta'malah. Nganga sebenarnya masa itu, ya tak? Tuan-tuan, bila saya sampai sana, pergi ke dia punya grocery, saya angkat ubat gigi. Tengok-tengok ma'jun asnan. Ubat gigi disebut ma'jun. Gitu. Kalau ma'jun, Pak Mak Turki lah ma'jun. Nak cak ayam belaga. Pak Mak Turki tak arwah dah, ya tak? Jangan main Pak Mak Turki. 4 orang isteri tuan-tuan. 4 pergi market sekali, masing-masing bawa raga. Sikitnya best ke? Ni apa kempen satu suami satu isteri, ya tak? Udah tu. Jadi katanya pun di sini bahawa dia ada makjun. Saya nak ceritanya bagaimana rupanya makjun itu diguna oleh orang Arab sebagai sesuatu yang grinded, sesuatu yang dikisar, macam pudina yang dikisar apa semua itu, maka dipanggil makjun. Asnan ni gigi. Saya mula-mula angkat tu, awak baru nak belajar bahasa Arab ni, makjun katanya, ya tak? Makjun, ya tak? Rupanya grinded tu. Makjun tu ialah grinded, ya tak? Yang dikisar, ya. Jadi banyak bahasa kita ni diambil pada bahasa Arab, ya. Makjun tu adalah pada bahasa Arab. Mujarrab itu pun bahasa Arab. Mujarrab makna testify. Yang telah tajribah, yang sudah diuji. Mujarrab, Arab sebut mujarrabah. Kita ambil daripada bahasa Arab. Ubat ni mujarrab. Ubat ni sudah diuji, testify, ya.
kepada bahasa Arab. Jadi katanya di sini bahawa Al-Bara' berkata ketika baginda solat menghadap Baitul Maqdis, beliau sering melihat ke langit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Itu ayat 144. Itu nanti kita akan lihat ayatnya, ya, ayat 144. Ya, Allah Nabi kelihatan sentiasa melihat ke langit. Itu sebab apa? Expectation Nabi mengharapkan turun satu ayat untuk mengembalikan kiblat ke Baitullah. Kerana apa? Nampak gaya Yahudi ni, ahli kitab ni tak ngombit, tak mau beriman juga, ya tak? Jadi katanya di sini untuk dikembalikan sering berdoa meminta kepada Allah, dipanggil munajat, ya tak? Munajat inilah doa yang berbisik-bisik, itu dipanggil munajat. Ada satu lagu munajat tapi tak berbisik. Munajatku, apa ni munajat? Mana pula kopi tu? Munajat ni berbisik. Saya ingat lagi masa lagu munajatku tu, Asri Rabbani tu, maka dia menjadi satu nasyid yang apa nak sebut, ya, yang maknanya kita mendapat tempat yang hebat, macam Ya Hanana tu. Ya Hanana tu mendapat tempat yang luar biasa, ya. Satu ketika nasyid munajat tu yang dibawa Asri Ibrahim Rabbani, tapi bunyi, tapi walaupun munajat ni berbisik, tapi nasyidnya bukan berbisik. Munajatku malam syahdu, nama jadi munajat, betul tak? Tak apalah, balik cerita kita, ya tak? Jadi katanya di sini bahawa bagaimana Nabi ni tadi mengharapkan ada perubahan, Nabi tadi mengharapkan adanya perubahan. Saya pun tak ingat dah tahu. Itu dia, ya. Jadi beliau sering melihat ke langit mengharapkan, maknanya kita kata turun wahyu, sebab wahyu tu Jibril datang. Ya tak? Jibril datang ataupun datang, maknanya tanpa kelihatan Jibrilnya, ya. Nabi mendapat wahyu itu. Dia katanya perubahan kiblat, tahwilul kiblat ini berlaku bulan Syaban, tuan-tuan. Kita selalu, ya, Isra, ya, di bulan Rejab. Selepas Rejab, Syaban. Jadi kita selalu menyambut peringatan Isra wal Mi'raj. Tapi semuanya kalau nak disambut pula bulan Syaban ialah memperingati tahwilul qiblat, iaitu perubahan kiblat. Seronok juga kita melihatnya, bukan seronok macam mana, supaya dapat pengajaran daripada peristiwa tahlilul qiblat. Kalau kita membuat program memperingati Isra wal Mi'raj, kita juga boleh membuat program pemindahan kiblat, supaya kita tahu bagaimana peristiwa itu berlaku, ya. Bagaimana ada masjid qiblatain, bagaimana ada Nabi sebagai imam al-qiblatain, ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Jadi kadang-kadang kita tenggelam dalam nasyid saja, tapi apa ceritanya tak tahu, tapi sedap lagunya. Benar. Jadi katanya melihat ke langit seakan-akan menanti perintah Allah, tiba-tiba tengah sembahyang lolo, Kelantan kata lolo, masih itu juga, maka turunlah ayat, ayat 144, qad nara, sesungguhnya kami lihat. Nara tu nun di depan tu kami lihat, ya, daripada ra'a yara, ra'a yara, qad sesungguhnya kami lihat. Taqallub itu ialah berbolak-balik. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang boleh membolak-balikkan hati. Taqallub maknanya berbolak-balik Nabi, kejap ke tempat sujud, kejap ke langit, kejap ke tempat sujud, kejap ke langit. Pasal Nabi menunggu sesuatu. Nabi menunggu sesuatu. Taqalluba wajhika, wajah Nabi itu fis sama, dengan harapan akan turun satu wahyu untuk maknanya mengalihkan kiblat. Fawalli falanwalliyannaka qiblatan tardaha, kami pasti akan alihkan kamu kepada kiblat yang kamu suka. Nabi lebih suka Baitullah, qiblatan tardaha. Tuan-tuan dan puan, kalau saya nak sebutnya ada 3: Baitullah, Baitul Maqdis, Baitul Abyad. Baitul Abyad apa? Abyad apa cakap Arab? Cakap putih, cakap Melayu apa abyad? Putih. Baitul Abyad, rumah putih. Sekarang ni kiblatnya dah ke rumah putih.
UAE, ya tak? Bahrain, Saudi pun dah ada angin-angin itu nak normalize ties with Israel, dia tak? Nak mengenakan hubungan diplomasinya dengan Israel. Pasal kiblatnya Baitul Abyad. Rumah putih kiblatnya. Tak boleh masuk Saudi pula. Baik, jadi fawalli wajhaka syatral masjidil haram, ya, palingkanlah mukamu, kiblatmu, ya, kepada Masjidil Haram. Maka ada beberapa orang kaum muslimin berkata, kami ingin tahu bagaimana nasib teman-teman yang kami yang telah syahid sebelum diubah kiblat ini. Kiblat ini berubah tahun yang kedua, ya, sebab 17 bulan maknanya tahun yang kedua hijrah, lepas perang Badar lah, ya, lepas perang Badar. Jadi bagaimana yang syahid sebelum ini, ya, sebelum kiblat ini, bagaimana keadaan solat kami dahulu ketika masih menghadap ke Baitul Maqdis? Maka Allah turunkan ayat, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah tidak mensia-siakan iman. Sebab apa? Selagi kamu ada iman, amalan kamu yang berbeza itu, syariat yang berbeza itu tidak ada masalahnya. Itu soal teknikal. Tetapi maknanya yang penting iman kepada Allah. Contohnya ibadat Nabi Ibrahim 2 rakaat 2 kali je, 2 waktu je, tapi Nabi Ibrahim tetap beriman dengan Allah, jadi tak ada apa masalah. Jadi Nabi sendiri pun dulu syariatnya syariat Nabi Ibrahim. Maka ada beberapa orang, maka dikata di sini bahawa bagaimana keadaan solat kami dahulu ketika menghadap ke Baitul Maqdis, maka Allah Taala turunkan ayat, ya, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan sia-siakan keimanan. Adapun amalan itu berbeza kerana turunnya ayat ini, tak ada halangan, sebab itu hanya teknikal. Sesudah inilah maka orang-orang sufaha dari ahli kitab bertanya-tanya. Jadi mereka spin isu itu, mereka cuba putar isu ini untuk menunjukkan kelemahan Islam. Apalah, ya, apa bendanya, kejap ke sana kejap kemari. Sebenarnya isunya bukan soal Baitul Maqdis, bukan soal Baitullah. Nak beriman ke tidak dengan Allah? Sebab itu Allah sifatkan mereka itu sufaha. Taib. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kita sebut Ibnu Abbas ini huma, ya, bukan hu. Sebab Abbas pun sahabat, anaknya pun sahabat, Abdullah Ibnu Abbas. Mana ada Abdullah di situ? Banyak sangat Abdullah. Jadi Ibnu Abbas tu Abdullah Ibnu Abbas. Ibnu Umar Abdullah Ibnu Umar. Ibnu Mas'ud Abdullah Ibnu Mas'ud. Ibnu Amru Abdullah Ibnu Amru. Ibnu Rawaha Abdullah Ibnu Rawaha. Dah banyak sangat Abdullah. Kalau orang Melayu tahan lagi, dia boleh ada kaitnya tu, Dolah Sarawak lah, Dolah itu, orang Melayu. Jadi Arab digugurkan Dolah tu. Dia ambil Ibnu Mas'ud je, Ibnu Abbas je, tapi radhiyallahu anhuma jugalah. Semoga Allah meridai keduanya. Siapa? Pak saudara Nabi Abbas dan sepupunya Abdullah. Berkata ketika baginda telah hijrah ke Madinah, Allah suruh menghadap kiblat ke Baitul Maqdis. Sebab untuk strategi dakwah tadi, ya. Maka gembiralah Yahudi, dan maknanya sebab mereka melihat seolah ada common factornya di situ, faktor yang sama. Harap-harap maulah dia mengikut Nabi dan iktiraf Nabi sebagai Rasul akhir zaman. Ternyata mereka tak mau, ya. Dan Nabi SAW menghadap ke Baitul Maqdis selama belasan bulan, 17 bulan. Tetapi baginda ingin kembali ke kiblatnya, ke Kaabah. Sebab apa? Nampaknya tak ada orang Yahudi yang mau beriman. Maka ia berdoa minta kepada Allah sambil ia melihat ke langit. Turunlah ayat fawalli wujuhakum syatrahu, ya. Maknanya hadaplah mukamu kepada Kaabah. Kerana itu maka orang Yahudi mulalah timbulkan isu itu, bertanya-tanya, ya, apa sebab mereka kata, apa sebab mereka berubah. Kesimpulannya bahawa Nabi SAW pada mulanya diperintah menghadap ke Baitul Maqdis. Ketika di Mekah, Nabi solat di antara 2 rukun, ya, sehingga Baitul Maqdis di depan Kaabah. Kemudian setelah hijrah ke Madinah tidak dapat menghimpunkan kedua kiblat sebab masing-masing berlawanan. Kemudian Allah mansukh. Dia ada nasikh, dia ada mansukh. Ada ayat yang mansukh, ya, tapi dibaca. Maknanya dikekalkan tilawahnya, dimansukhkan hukumnya. Dimansukhkan hukumnya, ya.
Jadi dimansuhkan hukumnya Baitul Maqdis itu dan menyuruh Nabi menghadap ke Kaabah. Demikianlah keterangan Ibnu Abbas. Jadi nasikh wal mansukh ini adalah ilmu ulumul Quran dipanggil, ilmu-ilmu Quran. Ulumul Quran. Kita apabila kita nak mengkaji Quran ini, mau tidak mau ilmu ini kena ada supaya kita betul merumuskan hukum. Sekarang kita telah membuat satu hukum, sedangkan hukum itu dah mansukh dengan ayat yang lain atau dengan sunnah dan sebagainya. Jadi di situlah perlunya kita mempelajari ilmu ini, dipanggil ilmu ulumul Quran. Jarang ada diajar di masjid-masjid ilmu ulum Quran, jarang. Ilmu mustalah hadis pun jarang, tapi perlu dipelajari. Ilmu mustalah hadis ni macam mana boleh ada hadis hasan, macam mana ada hadis sahih. Ya, kerang ada yang tanya, ustaz, ini Hasan Husin tak ada ke? Jadi letih kita. Sebab itulah kena belajar ilmu mustalah hadis ni. Mencerokeh pula Husin Abu Hasan ni dah. Ini bukan artis ke bukan dah. Jadi itu ilmu apa? Mustalah hadis ya. Tapi kita berhenti di situ tuan-tuan sebab saya kena bekerja ke Ipoh ya. Jadi demikianlah kita berhenti dekat kesimpulan itu tadi ya. Dikata hijrah ke Madinah tidak dapat menghimpunkan, maka turunlah ayat ya mengarah menyuruh Nabi menghadap ke Kaabah. Demikianlah keterangan Ibnu Abbas dan jumhur ulama. Ibnu Abbas ni rapatnya dengan Nabi ya tak? Sehingganya Nabi letak tangannya di sini. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan, mendalamkan pahaman dia terhadap agama dan ajarkan dia yang tersirat, between the lines ya tak? Wa 'allimhu ta'wil, ajarkan isyarat-isyarat yang tersirat dapat dipahami oleh Ibnu Abbas. Sebab itulah Ibnu Abbas ni menjadi rujukan bila kita mentafsir Al-Quran ya tak? Bila kita melihat Al-Quran ini ya. Jumhur tu maknanya majority ya. Jumhur ialah majority ya, jumhurul ulama. Wallahu alam. Saya berhenti dekat penjelasan ya, insyaallah tak dapat nak berpanjang ya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina shaqiyya wa la matruda wa la mahruma. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah. Itu edaran tadi untuk milik